Teruskan soalan nombor 4. Diberi function dalam bentuk polinomial. Jadi function kita dalam bentuk polinomial. Soalan dah arahkan kita use the first derivative test to determine the relative maximum or minimum. Maksudnya bila kita nak bincang maximum minimum, sepatutnya kita akan buat macam ni lah. Kita mesti bincang dua perkara ni lah. Yang pertama, step yang pertama kita kena differentiate, samakan dengan 0. Yang pertama, disebabkan ini soalan polinomial, maka kita hanya cari stationary point je, tak payah gunakan critical point. Okay. Kemudian yang kedua, kita kena test. Untuk test ni, maksud dia bila kita gunakan syarat yang pertama, kita akan dapat nilai X. Nilai X ni belum pasti lagi maksimum minimum. Jadi kita mesti kita kena test sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Untuk soalan ni dah diarahkan kita guna first derivative. Okey. Jadi kita kena gunalah. Okey, jadi step yang pertama kita buat, step yang pertama kita dapatkan dulu first derivative dia dengan cara kita differentiate. So dapat 12x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. Kita differentiate. Kemudian kita mulakan yang pertama. Kita ambil syarat first derivative equals to 0. Sebab kita nak tahu x yang mana akan menghasilkan maksimum minimum. So kita ambil ni, nilai ni, katakan saya buat terus 12x kuasa 2. Kita factorize. Okey, samakan dengan 0. Maka kita akan dapat nilai yang pertama 0, nilai yang kedua tu adalah 1. Okey. Jadi kita belum pasti lagi yang mana satu ni maksimum ni, mana satu minimum. Maka kita teruskan lagi, kita kena test. Untuk soalan ni kita gunakan first derivative test. Maksudnya kita akan guna table. Cara nak guna table, sekurang-kurangnya kita buat macam number line. Kita ambil semua sempadan yang ada. Kita ada sempadan 0, 1. Satu lagi kita ada sempadan 1, 1. Kita ambil nilai X yang kita ada tadi. Kemudian dalam table kita mesti ada satu nilai X. Pilih satu nilai X. Tujuan dia kita nak ganti dalam first derivative. Okay. Jadi kita ambil nilai X yang pertama. Okay, katakan nilai X yang pertama ni yang berada kurang daripada 0. Macam-macam nombor kita boleh ambil. Negatif 1 boleh, nak ambil negatif 2 boleh, sebarang nilai. Yang ini lebih sesuai, ambil 0.5. Yang ini saya ambil 2. Pilih yang mudah-mudah je. Okay. Ambil nombor ni, ganti dalam first derivative. Kita nak tengok nilai dia positif ke negatif. Maka nanti kamu akan dapat nilai itu adalah negatif. Negatif. Kemudian bila ganti dengan 2, kamu cek balik, mesti dapat positif. Okay. Kemudian untuk yang ni, kesimpulan ni, kita kena ingat first derivative ni dia merujuk kepada gradient. Kalau gradient, kita boleh rujuk bentuk V ni. Kalau garis kita bentuk yang macam ni, ini adalah gradient positif. Ni bentuk gradient negatif. Jadi kita lakarkan dia punya bentuk graf dia. Ini negatif, ini pun negatif. Positif, graf dia macam ni. Okey. Kemudian bila kita nak tentukan maksimum minimum, kalau yang ni, ini kita kalau nak sambung ni, dia tak akan jadi bentuk maksimum, dia tak akan jadi bentuk minimum. Jadi untuk X sama dengan 0 ni, X sama dengan 0 ni memang tak ada maksimum, tak ada minimum. Okey. Tapi kalau saya sambung ini, kita akan nampak dia adalah bentuk minimum. Minimum at X equals to 1. Okey. So jadi kita akan dapat, walaupun kita kira ada dua nilai X, tetapi kalau kita rujuk pada nilai minimum, hanya satu saja. Okey. Jadi kesimpulan dia soalan nak jadi X equals to 1 for Fx minimum. Okey. Tetapi soalan kita nak mencari nilai yang memberikan maksimum. Okey, determine the relative maximum. Itu merujuk kepada nilai Y dia.
So kita akan gantikan, kita ada tadi fx sama dengan 3x kuasa 3 tolak 4, 3x kuasa 4 tolak dengan 4x kuasa 3 tambah 1. Jadi kita gantikan x sama dengan 1. Maka f minimum sama dengan, gantikan, kamu akan dapat nilai dia adalah 0. Okey. Jadi untuk soalan ni dia nak tahu berapa nilai relative maximum or minimum. Kalau untuk soalan ni selepas diuji rupanya dia cuma ada relative minimum. Nilai dia adalah 0. Soalan nak nilai y dia 0, bukan nak nilai x, nilai y dia. Okey. Untuk soalan ni bincang je maximum minimum, kita mesti mulakan dengan step pertama, kita gunakan critical point. Maksud dia kita mesti bukan guna syarat ni je, kita mesti guna syarat yang kedua, undefined. Okay. Kalau katakan function tadi, macam masalah nombor 4 tadi, function kita adalah polinomial, maka bila nak mulakan yang pertama ni, kita hanya gunakan tertiary point je. Ini nama dia adalah tertiary point. Okay. Kalau soalan tu polinomial, gunakan satu syarat je. Kalau soalan tu fraction, kita gunakan dua syarat untuk dapatkan nilai x. Kemudian step yang kedua sama je. Step yang kedua ni sama je. So kita akan test, tengok mana yang sesuai. Nak guna first derivative ataupun second derivative, tengok mana rasa mudah. Okey, jadi kita cuba differentiate. Bila kita nak differentiate ni, ini bentuk dalam bentuk fraction, maka kita mesti gunakan quotient rule. Kita tak boleh differentiate terus. Mesti gunakan quotient rule. Ini mesti guna quotient rule. Differentiate respect to x. Differentiate respect to x. Kalau quotient bermula daripada kanan, so kita akan ambil 4 multiply by 1 plus x squared, and then subtract to 8x squared over, kita ambil 1 plus x. Ini formula ya, kuasa 2. Maksudnya saya gunakan quotient rule. Kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat 4, ini saya ambil f prime x equals to 4, kemudian minus 4x squared. Okay, divide by 1 plus x squared all squared. Okay, kemudian saya guna syarat pertama dulu. Syarat pertama kita dapatkan critical point, iaitu kita kena gunakan stationary point. Satu lagi kita guna undefined. Saya guna dulu yang pertama. Bila kita guna syarat yang pertama, fx equal to 0, f prime x equal to 0, so kita ambil yang ni sama dengan 0. So yang ni akan darat silang, so ambil yang ni, kita cuma ambil data je. So 4 minus 4x squared equal to 0. Nanti guna calculator, kamu akan dapat plus minus 1. Kemudian kita guna syarat yang kedua pula, sebab dia fraction. Kalau polinomial tak payah buat syarat kedua, sebab dia fraction. So saya akan gunakan f prime x undefined. Undefined ni dia mudah je sebenarnya, dia hanya refer pada denominator. Dia hanya refer pada denominator je. Ambil denominator ni sama dengan kosong je. So ini not element of real number. Maka kalau katakan kita kira x ni sama dengan 3, maka kemungkinan maksimum minimum ada 3 nilai. X sama dengan 1, x sama dengan nanti 1, kemudian x sama dengan 3. Tapi disebabkan bila kita kira step yang kedua ni tak ada jawapan, maka maksimum minimum hanya berlaku pada 2 nilai ni je. X sama dengan 1, x sama dengan nanti 1. Okay? So settle untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua, kita kena test. Okay, disebabkan kita nak buat first derivative ni, kita dah guna quotient rule. Bila kita nak gunakan second derivative, kena guna lagi quotient rule. Jadi seeloknya tak payah guna second derivative, kita kekalkan. Kita gunakan first derivative test, di mana kita gunakan f prime ni. Ambil je yang kita dah kira tadi, 1 tolak x kuasa 2 per 1 plus x kuasa 2 lagi. Okey, terus saya guna table je. Saya guna table, nilai yang kita ada cuma ada 2 sempadan. 2 sempadan iaitu
negatif 1 dan 1. Okey, so pilih nilai X 1, kemudian ganti dalam F prime. Okey, pilihlah mana nilai yang sesuai. Okey, kita ada negatif 1, pilih negatif 2 boleh. Ya, ini nak pilih 0 pun boleh. Ini nak pilih 2 pun boleh. Pilih satu nilai je. Ambil nilai ni, ganti dalam kita punya ni, persamaan ni. F prime ni, gantikan. Ini akan dapat 1 tolak 4. So, keseluruhan dia adalah negatif. Ganti dengan 0 pula. So, 4. Bukan 4. Kita ambil tandaan dia, positif. So, kita ambil positif. Ganti dengan 2. 1 tolak 4, negatif. So, negatif lah. Okey, kemudian untuk nak buat kesimpulan, ingat, kita gunakan I prime ni, dia merujuk kepada gradient. Kalau terlupa, kamu buat je lakaran V ni. Ini positif, ini negatif. Kalau negatif, bentuk dia macam ni. Kalau positif, graf dia macam ni. Negatif turun balik. Kemudian bila kita nak tentukan maksimum minimum, kita sambung garis ni. Kita tengok bentuk dia macam mana. Ini nampak bentuk minimum, maka minimum at point X equals to negative 1. Kalau yang ni pula, kalau saya sambung, dia bentuk maksimum. Itu cara kita nak buat kesimpulan dia. Okey? Tapi pastikan jangan silap. Maksimum bukan pada 0, bukan pada 2. Ni, sempadan ni. Okey? Jadi kita ada dua nilai. Kemudian kita refer balik soalan. Soalan nak apa? Determine the... Soalan dia, find the local extremum. Local extremum. Maknanya kalau kita nak local extremum, kita ganti nilai. So kita dah differentiate. Okey, kita dah dapat. Okey, maka kita punya jawapan dia, kita tulis dah bila X negatif 1, dapatkan X Y dia. Y ni maksudnya gantikan negatif 1 dalam fx tadi. Fx yang asal. Ni saya tulis balik. Kita punya fx yang asal tadi adalah sama dengan, daripada soalan tadi, 4x per dengan 1 tambah x kuasa 2. Okey, sebab kita nak point ni, gantikan x dengan negatif 1, maka f negatif 1 ni sama dengan negatif 4. Negatif 4 per 2. So dapatlah negatif 2. Negatif 2. Okey. Maka ni merujuk kepada negatif 1, negatif 2. Ini adalah minimum. Minimum point. Kemudian gantikan X dengan 1, maka F1 sama dengan 4 bahagi dengan 2. So positif 2. Maka koordinat dia adalah 1, 2. Ini untuk maximum point. Okay. Ini minimum point. Ini maximum. Okay. So ingat, kalau kita buat tadi soalan nombor 4, soalan nombor 4, kita punya function kita, selepas kita differentiate, kita dapat bentuk polynomial. Bila dapat bentuk polynomial, nak bincang maximum minimum, kita tak payah guna critical point, kita hanya guna stationary point je. Maksudnya kita hanya guna syarat yang pertama je. Selesai. Kemudian kalau soalan kita, bila kita differentiate, dapat bentuk fraction, maka bila kita nak cari X, kita mesti guna critical point. Critical point ni dia kena buat stationary point 1, kemudian mesti buat F prime X undefined. Maksudnya kita kena buat 2. Okay, kalau nampak pecahan mesti buat 2. Okay, so syarat yang pertama dapat 2 jawapan. Secara kebetulan pula syarat yang kedua ni tak ada jawapan. Kalau ada, maka kita akan ada 3 sempadan. Okay, untuk soalan ni kita gunakan 2 je. Okay tak? Macam mana? Okay, soalan nombor 7 ni, kita dah beri satu rectangular card ya. Maksudnya kita ada scalping card, cardboard. Cardboard biasalah cardboard scalping ni. Dia punya ukuran dia adalah 25 dengan 40. Sekarang ni tujuan dia nak bentukkan keyboard ya. Kita nak bentukkan keyboard. Keyboard ni bentuk dia macam ni lah. Katakan saya ada
Ni saya lukis ni bentuk keyboard. Ni lebih kurang lah So macam ni. Yes. Okay, macam tu lah. Lebih kurang Okay, sekarang ni dia punya base ni, base saya ambil yang ni. Ini kita punya base dia. Ni kita punya base. Jadi daripada cardboard ni, yang ini kita buang ni, buang. Kita bentukkan dalam bentuk keyboard. Jadi kita perlukan lebar ni. Yang pertama kita perlukan lebar ni. Okey, so kita tengok daripada atas sampai ke bawah 25. Daripada atas sampai bawah 25. Kemudian yang ini X, yang ini X. Maka kita boleh tulis panjang dia ni kita boleh ambil 25 tolak dengan 2X untuk panjang dia ni. Sebab keseluruhan dia 25. Kemudian kita tolak X, X yang pertama, X yang di atas, yang kedua. Kemudian saya perlukan yang ni pula, yang ni. Yang ni kena hati-hati lah ni. Kalau kita tengok bacaan kita, keseluruhan dia 40. So kita boleh tulislah 40. Kemudian dalam 40 ni kita boleh tolak dengan 2 ni. Ini X, yang ni pun X. Jadi kita boleh tolak dengan 2X. Okey, masalahnya untuk yang panjang yang ni, panjang ni dia sama dengan panjang yang ni. Ibarat dia kalau sini base, yang satu lagi dia berada ke atas. Dia berada ke atas. Okay, maknanya kita dah kira untuk 2 ni. 2 kali panjang ni. Maka kita bila ada 40 tolak 2X, jangan biarkan ni. Kita kena perkan dengan 2. Okay. Yang panjang ni 40 tolak 2X ni, ini adalah panjang ni yang pertama dengan yang kedua ni. Saya nak satu je. Maka kita kena ambil 40 tolak 2X bagi dengan 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai 20 tolak X. Jadi bila kita nak tulis yang ni, panjang dia 25 tolak 2X satu. Satu lagi yang ini adalah 20 tolak X. Kemudian tinggi dia kita boleh ambil yang ni. Ini adalah X. Jadi kalau kita nak kira show that the volume of the keyboard, maka kita boleh gunakan V sama dengan, ambil sisi yang pertama ni 25 tolak 2X. Kemudian kita ada 20 tolak X. Kemudian darabkan dengan X. So kita expand ni, pastikan mesti dapat jawapan ni. Okey, untuk dekat sini ada yang tak faham? Ada tak bacaan yang tak faham? Ada nak tanya? Sir, boleh tak repeat balik macam mana dapat 40 minus 2x over 2? Okey. Untuk yang panjang yang ni panjang ni, kita boleh rujuk kepada panjang keseluruhan. So kita boleh ambil 40. Tapi sebenarnya kita bukan nak ini, kita nak yang pendek ni. So kita boleh buat permulaan dia, kita ambil 40, kita buangkan X ni. Buangkan X. So kita akan dapat 40 tolak dengan 2X. Tetapi kita jangan ingat yang kita dapat ni hanya untuk yang kita nak ni. Panjang ni dia sebenarnya ada 2 kali. Satu sini, satu lagi di sini. Ukuran yang sama tu. Kita bukan nak dua-dua ni. Yang kita dapat ni 40 tolak 2X untuk ukuran dua-dua ni. Sedangkan nanti kita lipat, yang ini akan jadi base. Yang ini akan jadi atas. Saya nak ukuran yang ni je. Maka bila kita ada 40 tolak 2X, mesti bagi 2. Sebab nombor ni untuk dua panjang ni. Jadi mesti bagi dengan 2. Okey tak ni? Okey sir, thank you. Okey, settle. Jadi kita cuba expand, nanti kita tengok dapat tak 2x kuasa 3 tolak 65x kuasa 2 tambah 500. Okey, so ni kita dah buat tadi. Kalau nak mudah, expand yang 2 kurungan dulu. So kita expand 25 darab 20 dapat 500. Kemudian 25 darab negatif X dapat negatif 25X. Kemudian teruskan yang lain. Negatif 2X darab 20, negatif 2X darab negatif X. Okey. Kemudian kita expand lah. Pasti kita akan dapat tunjukkan. Soalan dia, find the value of X.
Okey, sekarang ni soalan B ni dia nak mencari X. Okeylah, nak mencari X, tapi dia ada syarat dia. Syarat dia, volume of the cuboid is a maximum. Yang kita nak cari ni tapi dengan syarat V maximum. Okey, jadi bila sebut je maximum minimum, kita mesti buat lah. Dia mesti ada dua step. Yang pertama, disebabkan function kita ni polinomial, maka kita mulakan dengan gunakan syarat stationary point. Kita gunakan V prime equal to 0. Nak tahu X tu yang mana satu, maximum minimum. Kemudian kita kena test lah. Untuk soalan ni, disebabkan dia tak arahkan kita nak guna kaedah yang mana satu, first derivative ataupun second derivative, maka kalau soalan tu polinomial, seeloknya lebih mudah gunalah second derivative test. Kalau nak guna second derivative test, kalau dia bincang je maksimum, pastikan bila kita differentiate mesti dapat less than 0. Okey, jadi kita kena buat dua step ni. Ambil syarat first derivative equal to 0. Nak tahu X tu yang mana satu maksimum. Okey, so kita differentiate dulu, kemudian samakan dengan 0. So kita akan dapat quadratic equation. Kamu gunalah calculator. Bila quadratic biasanya dua nilai. So nilai dia adalah 50/3 dan satu lagi 5. Ini kamu guna calculator je. Okey, jadi kita tak pasti yang mana satu ni akan menghasilkan maksimum. Soalan nak maksimum je. Jadi kita gunakan second derivative test. Cuba kita differentiate kali kedua. Bila kita dah dapat, gantikan nilai yang pertama. Tengok dapat tak nilai minimum. Ini minimum, greater than 0 ni minimum. So reject. Kita ganti nilai yang kedua, ganti 5 kat sini. Rupanya nilai itu adalah negatif. Kalau second derivative itu negatif, maka dia merujuk kepada V maksimum. Soalan nak yang maksimum je. Okey. Jadi kita jawablah soalan X equals to 5 for V maximum. Jadi kita gantilah X sama dengan 5, gantikan ke dalam V kita, maka dapatlah nilai V maximum. Okey, jadi kalau kita nak jawab ni ikut soalan lah. Soalan nak X ke soalan nak volume? Kalau nak X, bagi tahu X. Okey. Okey, soalan nombor 8 ni, kita ada satu bentuk ni, gabungan silinder. Ni soalan ni dia gabungan, yang pertama silinder, yang tengah tu silinder. Yang hujung kiri kanan ni adalah two hemisphere. Two hemisphere ni kalau kita cantumkan dia akan jadi satu lah. Okey, ini bentuk dia adalah sphere. Yang satu lagi bentuk silinder. Okey, settle. Kemudian kita ada satu maklumat, total volume. Jadi kalau kita nak kira volume, kita kena kira volume untuk gabungan dua-dua bentuk ni. Jadi kalau kita kira volume, okey, saya kira dulu volume untuk silinder. Formula dia, ni kamu kena ingatlah formula ni. Okey. Formula dia adalah kita akan ambil silinder, kita ambil panjang ni. Panjang ni adalah H. So ambillah H, formula dia. Kemudian silinder ni kalau kita nak tahu dia punya volume dia, kita gunakan pi r squared H, formula dia. Ini kamu rujuklah pada formula, senarai formula tu. Volume for cylinder, pi r squared H. Ini satu. Kemudian digabungkan dengan hemisphere, tapi ada dua. Jadi kita kira dari satu je formula. Sphere ni, volume of sphere, maka gunakan apa formula dia? Pi 4/3 pi r cube. Ini tengok balik apa punya dia punya formula. Ini formula untuk sphere. Okey, kemudian kita ambil maklumat ni samakan dengan 12, sebab total dia adalah 12. Pi r squared H plus 4/3 pi r cube. Okey, sampai sini je maklumat yang pertama ni. Kemudian soalan dia find your radius. Maksud dia soalan seterusnya kita nak cari radius. Nak mencari radius. Tapi syarat dia minimum surface area. Syarat dia adalah minimum surface area. Ini dia punya syarat dia. Okey, syarat dia. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak cari R,
sepatutnya kita akan cari formula surface area ni tapi dalam sebutan R. Kita mesti gunakan formula surface area ni tapi pastikan semua dalam sebutan R. Okey. Jadi kalau kita nak mudah daripada maklumat awal ni, kita jadikan H ni sebagai tajuk. Ni nanti kamu proses, jadikan H ni sebagai tajuk. Sebab nanti H ni kita nak ganti dalam surface area. Sekarang ni kita mulakan dengan, sebab dia punya syarat dia surface area. Jadi kita kena gunakan formula surface area. Surface area. So ingat baliklah, carilah mana-mana formula. Dalam exam diberilah. Surface area untuk silinder, formula dia yang ni. Ni kamu kena check baliklah. Ni dia beri dalam exam. Surface area untuk sphere 4 pi r square. Ini formula dia. Kemudian dalam formula surface area dia ada H. Yang H ni kena ganti. Sebab soalan nak radius. Bila kita nak radius, equation kita mesti dalam sebutan R. Baru kita boleh gunakan syarat soalan ni. Okay. So H ni ambil daripada mana? Ambillah daripada maklumat soalan tadi. Ubah Y. Jadikan H ni sebagai tajuk. Sudah H ni sebagai tajuk. Semua ni bahagi dengan pi r squared. Bahagi dengan pi r squared. So dapat. Okey tak untuk yang ni? Ada masalah? Boleh? Okey tak ni? Okey. Jadi saya sambung bawah ni. Jadi kita bermula daripada surface area formula. Kita gantikan H ni. Gantikan H. Ambil yang ni. So gantikan. Gabungkan dengan yang ni. Nanti kamu selesaikan. Jadi kita punya formula surface area semua dalam sebutan R. Itu yang kita nak. Kalau daripada yang awal ni tak boleh. Sebab kita ada H. So kena tukar. Okey, kemudian bila sebut je maksimum minimum, kita mesti buat dua perkara ni. Okey, disebabkan soalan ni. Okey, soalan ni kita boleh differentiate. Jadi kita differentiate macam biasa, samakan dengan 0. Okey, samakan dengan 0, nak cari R tu berapa. Okey, jadi kita differentiate lah. 24 ni kalau kita nak mudah, kita gunakan 24 R to the power of -1. Kita differentiate daripada sini. So dapatlah ni. Settle. Kemudian yang ini macam biasa ni, 8/3 pi r. Okey, kita guna syarat yang pertama. Syarat yang pertama kita ambil first derivative ni equal to 0. So ambil benda ni sama dengan 0. Proses lah. Ini kalau nak senang, semua sebutan ni darab dengan R kuasa 2. So hilang. Yang ini akan jadi R kuasa 3. Guna kalkulator, rupanya kita akan dapat nilai 1.420. Satu jawapan je. Tetapi kita belum pasti lagi. Adakah betul R ni akan menghasilkan nilai maksimum minimum. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita nak maksimum Jadi pastikan kita differentiate kali yang kedua. Selalunya nak differentiate kali yang kedua ni, yang ini kena tukar lah ni. Ni kena tukar kepada -24 R to the power of -2. Kena tukar yang ni baru kita differentiate. Turunkan kuasa dapat 48. Jadi dapatlah 48 R to the power of -3. Okey, kemudian yang ni kita differentiate dapat 8/3 pi. Kita ambil ni equation ni, gantikan nilai R kita. Kalau second derivative, kalau kita nak dapatkan minimum, mesti nilai dia adalah greater than 0. Ingat bila second derivative, kalau greater than 0 itu minimum. Kalau less than 0 itu adalah maksimum. Okay? Tapi kita telah berjaya buktikan betul lah R tu memberikan nilai S yang minimum. Soalan nak, ni kalau kita baca balik soalan, find the value of X. Ni kita tengah buat mana ni? Soalan dia find the radius. Okey, kita nak cari radius. So inilah kita punya radius. Kemudian soalan seterusnya, hence find the minimum surface area. Maksudnya kita rujuk balik formula S kita. Formula S kita yang ada R saja.
Jangan yang ada bercampur dengan H. Kita patah balik formula kita daripada sini. Daripada S yang dalam sebutan R ni. Okay, kita ganti R, ganti. Okay, maka dapatlah jawapan dia S sama dengan 25.35 untuk surface area yang minimum. Okay, ini untuk nilai minimum. Satu persamaan. Persamaan ni adalah flow rate. Yang F ni adalah flow rate in cars per hour. Ini dalam keadaan congested roadway. Jadi kita akan tengok soalan dia. Yang pertama fokuskan kepada formula. Yang kedua tengok maklumat dia. V ni merujuk kepada speed. V ni merujuk kepada speed. Yang F ni merujuk kepada flow rate. Jadi kita tengok soalan dia. Dia nak mencari speed. What speed? V itu berapa? Syarat dia adalah maximize the flow on the road. Maksud dia kita nak gunakan syarat F maximize. Bila sebut je maximum minimum, kita mesti buat dua perkara ni. Okey. Disebabkan soalan kita ni dalam bentuk fraction. Jadi step yang pertama ni selalunya gunakan critical point. Critical point ni maksud dia gunakan syarat D F prime equals to 0 satu. Satu lagi kita gunakan syarat F prime undefined. Okay, sebab kita punya function kita dalam bentuk fraction. Bila dah dapat ni, kita kena test. Pilihlah nak guna first derivative test ataupun second derivative test. Jadi untuk soalan ni lebih mudah kita gunakan quotient rule. Quotient rule. So U yang di atas, V yang di bawah. Disebabkan kita punya quotient rule ni, formula kita memang V. Tapi kalau kita kekalkan simbol V ni, dia akan gabung dengan V yang ni pula. Jadi saya bezakan dengan cara V star. Saya bezakan sikit je dengan V star. So kita differentiate. Bila guna quotient rule, nak guna formula boleh. Ataupun kamu ingat je, kalau quotient bermula daripada kanan, kita darab silang. So darab silang ni. So darab silang, tolak. Sebab quotient, darab silang yang ni pula. Okey, kemudian bahagi dengan V kuasa 2. Okey. Kemudian disebabkan kita punya first derivative ni dalam bentuk fraction, maka selalunya gunalah kaedah critical point. Maknanya kita akan cari nilai V itu dengan cara dua-dua ni. Okey, kita buat dulu yang pertama. Bila F prime ni equal to 0, ni maksud dia semua ni kalau sama dengan 0, maka yang ni boleh darab silang. Dia akan jadi 0. So kita boleh ambil atas je. So kita selesaikan atas sama dengan 0. Asalnya yang ni per dengan di bawah ni. Tapi bila equal to 0, yang di bawah ni bawa ke sebelah dah jadi 0. Okay, itu yang saya kira atas je ni. So bila kita kira dapatlah V tu plus minus. Bila ada kuasa 2 kena ada plus minus. Ini syarat yang pertama. Kemudian kita buat syarat yang kedua. Bila saya buat syarat yang kedua, undefined ni mudah. Undefined ni kita hanya bergantung kepada denominator. Ambil denominator ni samakan dengan 0. Bila samakan dengan 0, maka kita akan dapat V squared ni dalam bentuk negatif. Dalam bentuk negatif. Kalau V dalam bentuk negatif, V squared, dia tak akan ada jawapan. Sebab dia akan dapat square root of negatif. Jadi kaedah yang kedua ni, walaupun asalnya kita kena buat, tetapi tak ada pun nilai X, nilai V. Bila tak ada, kita boleh abaikan. Okay? Jadi untuk soalan ni, kita punya maksimum minimum hanya berlaku pada dua nilai je. Yang syaratnya ni tak ada. Sebab square root of negative. Kemudian kalau katakan kita nak test gunakan second derivative test, boleh. Tetapi kita akan guna quotient rule untuk yang ni. Dia akan jadi kompleks ni kalau kita nak guna ni. Jadi saya galakkan gunakan first derivative test je. Okay, tak payah kita nak differentiate lagi. So nilai sempadan kita ada dua. Satu negatif, satu positif. Okay. Kemudian dalam table mesti ada V, mesti ada I prime. Pilih satu nilai. Nak ambil negatif 35 boleh, negatif 36 boleh, okay, negatif 40 boleh. Yang penting mesti kurang daripada negatif 33.17.
Kemudian yang tengah-tengah ni antara negatif 33 dan positif 33. Ambillah nilai 0, nilai 1 boleh, nilai 10 boleh, nilai 20 boleh. Tapi kita mesti pilih nilai yang mudah kita nak kira. Contoh yang paling mudah kita ambil 0. Sama juga untuk yang ni. Nak ambil 34 boleh, nak ambil 100 boleh, nak ambil 1000 boleh. Yang penting kita mudah untuk ganti dalam first derivative. Okey, kita ambil nombor ni negatif 34 ni, ganti dalam sini. Ganti dalam semua ni. Kita nak tengok nilai dia positif ke negatif. So kamu nanti cek. Nanti jawapan dia adalah negatif. Kalau ganti 0, kalau ganti 0 ni 0, ni 0, nampak nilai ni adalah positif. Betul tak? Ganti dengan 34. Ni kamu kira ni. Ganti dengan 34 sepatutnya dapat negatif. Kemudian bila kita nak buat kesimpulan, kita merujuk kepada gradient. I prime ni merujuk kepada gradient. Kalau terlupa, kita refer pada yang ni, bentuk V ni. Kalau kanan positif, kalau kiri negatif. Okay? Jadi kalau negatif, ambil ni gram ni. So macam ni bentuk dia. Kalau positif, macam ni bentuk dia. Kalau negatif, macam ni lah bentuk dia. Kita refer balik soalan. Soalan bincang maximize the flow on the road. Maksudnya kita hanya fokuskan kepada yang menghasilkan maksimum. Ni kalau kita sambung ni, rupanya X sama dengan negatif memberikan nilai minimum. So reject. Sebab kita nak bincang maksimum. Kalau kita check kat sini pula, kalau saya sambung garis ni, memang sah sempadan ni akan menghasilkan maksimum. Jadi kita tulis je maksimum at V equals to 33.17. Okey, jadi soalan nak speed dia berapa untuk menghasilkan maksimum. So kita jawablah V sama dengan 33.17. Untuk soalan ni dia tak perlu tahu nilai maksimum tu. Dia cuma nak tahu nilai speed je. Jadi kita berhenti di sini.